Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat sama-sama kita berada di Masjid Haji Muhammad Saleh untuk sama-sama kita mengerjakan ibadah, dan seterusnya dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, dan seterusnya kita dapat sama-sama berniat i'tikaf. Jadi itulah keutamaan, kelebihan orang-orang yang sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan memberikan pertolongan, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan bantu hamba-hambanya selagi mana hamba-hambanya tadi mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap nyawa ataupun jantung yang berdenyut itu adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai kalangan sahabat ataupun saudara kita yang telah kembali ke rahmatullah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjemput menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, cukupkanlah bekalan. Kerana Allah SWT telah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka carilah bekalan kerana sebaik-baik bekalan adalah takwa. Itulah bekalan yang akan kita bawa nanti, di mana hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tetapi dalam Islam, setiap apa yang kita kerjakan adalah ibadah. Termasuklah kita mencari nafkah untuk anak dan isteri kita, itu juga termasuk ibadah. Apa saja amalan-amalan yang kita kerjakan sebenarnya adalah ibadah. Dia tidak tuntut tertentu saja bagi ibadah yang kita lakukan, tetapi sebenarnya luas dalam konteks kehidupan kita hari ini. Lagi dalam kita membesarkan anak-anak kita, pastikan anak-anak kita ini mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Islam. Dan apabila anak-anak kita membesar, mereka sekurang-kurangnya dapat membezakan antara baik dan buruk, halal dan haram, perkara yang berkaitan tentang perkara yang disuruh ataupun diperintahkan oleh Allah, apatah lagi dilarang oleh Allah SWT. Jadi sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang mengerjakan amal soleh, amal ibadah, bila dia bersabar dalam melakukan ibadah, itu juga satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bersabar dalam melakukan ibadah, kerana kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala juga dikira sebagai ujian yang telah kita sama-sama hadapi dengan penuh kesabaran. Dan seterusnya, sabar dalam meninggalkan perkara yang disebut sebagai maksiat, sabar dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, itu juga adalah satu daripada ketabahan kita, dan Allah SWT akan berikan ganjaran. Balik kepada bimbingan kita kepada anak-anak kita. Maka sebab itulah, kalau kita lihat tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan mereka itu masuk syurga, iaitu adalah tiga perkara. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peminum minuman keras, di mana mereka ini tidak bertaubat terus-menerus dalam melakukan maksiat dengan meminum minuman keras ataupun minuman arak tadi. Dan seterusnya, yang kedua, orang yang derhaka terhadap ibu bapanya. Ini juga termasuk golongan yang diharamkan mereka masuk ke surga. Dan yang ketiga adalah orang yang berbuat dayus, iaitu yang menanamkan perbuatan dosa kepada keluarganya. Jadi kita mohon kepada Allah Taala kita terlepas dari tiga perkara ini. InsyaAllah kita akan bincangkan bersama mengapa ketiga-tiga perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak dimasukkan ke dalam surga, maka malahan diharamkan. Sedangkan surga itu boleh dicium oleh manusia nanti di akhirat selama perjalanan 500 tahun. Tapi manusia-manusia ini tidak dapat mencium bau syurga, khususnya mereka yang derhaka ibu bapa lah. Maka tidak sewajarnya, memang tidak patut anak-anak yang menderhakai ibu bapa hingga dia sanggup mengikut kehendak kawannya, kekasihnya, dan meninggalkan tanggungjawabnya untuk taat kepada ibu dan bapa. Sebab itulah Allah menegaskan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah kaitkan
kehambaan ibadah kita dengan Allah dengan ketaatan kita kepada ibu dan bapa. Wa'budullah, maka hendaklah kamu menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kamu menyekutukan Allah. Dan kepada kedua bapa hendaklah kamu berbuat baik. Jadi anak-anak yang derhaka kepada bapa, lekas-lekaslah mohon ampun. Kerana apa? Kerana dosa terhadap ibu bapa akan disegerakan azabnya di dunia. Dia tak tunggu di akhirat. Kalau yang lain dosa mungkin ditangguh di akhirat. Dan juga orang yang menzalimi orang lain, walaupun yang dizalim tadi orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam tadi, kerana orang itu mungkin tidak melakukan kezaliman, dia pula menzalimi atau menganiaya orang itu tadi. Maka di sinilah Islam sangat mengambil berat tentang kedua perkara itu tadi, termasuklah orang yang mendurhakai ibu bapa. Jemaah yang dihormati sekalian, kalau kita lihat perbuatan maksiat adalah semua perbuatan yang dengan tegas dilarang oleh Islam. Sebenarnya semua perbuatan dilarang oleh Islam dan dikenakan hukuman. Ada juga hukuman-hukumannya. Sebab itu dalam Islam kalau kita lihat ada hukum qisas, hukum hudud. Qisas ni balasan. Orang yang berzina tadi dikenakan 100 sebatan bagi mereka yang belum berumah tangga. Itu sebagai apa? Peringatan bahawa sungguh bahawa zina tadi amat perbuatan yang dikeji oleh Islam, kerana dia akan membawa kepada perbuatan yang membawa kepada kerosakan, dan malahan ia adalah perbuatan yang keji. Dan kalau tidak dikekang, dia akan menjadi salah satu masalah sosial dalam negara dan juga masyarakat itu sendiri. Maka sebab itu Islam telah menetapkan satu perkara, wala taqrabuz zina, janganlah kamu hampir kepada zina. Janganlah kamu hampir, apatah lagi melakukan. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita berdua-duaan dengan teman lelakinya, hendaklah kita tegah dan juga kita halang. Kerana apa? Inilah cara syaitan dan iblis untuk mengganggu berlakunya zina tadi. Jadi dari peringkat awalnya, jangan kata budak-budak, bapak budak pun sama. Bapak budak. Sebab itu dalam Islam kalau kita lihat, apabila lelaki dan perempuan berdua-duaan, maka orang ketiga adalah syaitan. Kadang Pak Haji pun songkok boleh sengit juga. Pasal apa? Inilah salah satu daripada godaan syaitan. Di mana kalau kita baca tentang peristiwa-peristiwa hikayat tentang bagaimana iblis dapat menggugat, walaupun mereka ni orang beriman, tetapi keimanannya tadi kadang-kadang boleh luntur disebabkan kerana pergaulan bebas dan sebagainya. Itu kita sebut tentang maksiat tadi. Bila seorang tadi sudah berumah tangga dan dia melakukan zina, maka hukum hudud adalah rejam sampai innalillah, sampai mati. Mengapa? Kerana perbuatan semacam ini akan menampakkan satu perkara yang amat kotor. Malahan dia sebagai ketua ataupun sebagai suami dan isteri tadi patut memelihara. Bila dia dah rumah tangga tadi, sepatut dia terpelihara. Tapi kerana dia sendiri melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, maka hukumannya telah ditetapkan sebagai rejam hingga mati. Begitu berat, keras. Kenapa? Kerana kalau hukuman-hukuman ini tidak ditetapkan ataupun dikenakan kepada pezina-pezina tadi, maka akan berluasalah perkara zina tadi, dan akibatnya tidak ada semacam kawalan dalam kehidupan rumah tangga. Kita lihat saja kehidupan di barat, berlaku kecurangan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam perceraian yang berlaku baru-baru ini berpunca dari apa? Kecurangan. Salah satunya adalah kecurangan. Di samping masalah-masalah ekonomi, tidak ada kesefahaman. Ini semua kita perlu atasi dengan kita sebagai suami isteri tadi memperdalami ilmu-ilmu yang berkaitan tentang rumah tangga lah. Jangan kita harapkan si isteri saja belajar, si suami dia bekerja siang malam, dia tak tambahkan ilmu lagi-lagi dalam urusan rumah tangga. Dalam kita nak mendidik anak juga ada ditekankan tentang cara bagaimana mendidik anak tadi.
Kita lihat dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkatakan tentang cara kita mendidik anak kita, jangan menggunakan kekerasan. Walaupun ada di situ tegahan, kalau mereka berumur 7 tahun hendaklah alihkan, sisihkan tempat tidur mereka. Adik-beradik itu 7 tahun tadi sudah dididik juga tentang solat, dah tahu sembahyang. Jangan dah sampai umur 15 tahun, dah peringkat baligh tadi, mereka masih belum tahu sembahyang. Ini yang sedih. Jadi siapa yang akan dipersalahkan? Tentu sekali ibu bapa. Kenapa? Kerana kita mungkin lalai dan juga kita terlupa tanggungjawab kita selaku ibu bapa. Jadi ibu bapa mainkan peranan penting dalam kehidupan rumah tangga tadi. Malahan kalau kita sebagai suami tidak mampu untuk mendidik dan juga mengajar anak dan isteri, bukan saja anak tapi isteri kita, kerana kita sudah mengambil perjanjian tadi sewaktu kita rumah tangga, dalam perjanjian taklik tadi. Taklik maksudnya saya sebagai suami memastikan tempat tinggalnya, termasuklah pendidikan juga, dan juga nafkah zahir dan batin. Sekarang batin pula ada lebih berat. Yang zahir juga kita kena ambil berat, dan juga termasuk pendidikan, tempat tinggal, suasana dalam rumah tangga itu terlalu banyak sekali. Maka sebab itulah tanggungjawab suami kita berat sekali. Sebab itu sekiranya si isteri tadi dia melakukan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, dia menjaga maruah dirinya dan dia taat kepada suaminya, kata dalam sebuah hadis, maka pilihlah mana-mana syurga yang dijanjikan oleh Allah. Itu seorang siapa? Isteri tadi. Tapi suami berbeza. Dia tak cukup itu. Dia kena pastikan anak-anak tadi diberikan didikan dengan sempurna, isterinya juga dipastikan supaya tahu tentang hukum halal dan haram, batas-batas. Macam mana ustaz, saya dah bilang isteri saya ni, anak saya ni, jangan kita putus asa. Inilah salah satu daripada kekuatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intipati ibadah. Kita ada Allah SWT. Di mana saja kita berada, kita mintalah perlindungan Allah SWT. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya Allah SWT akan perkenankan doa kamu. Itu dia. Merayulah pada Allah SWT. Jangan merayu pada manusia. Memang betul, kita perlukan manusia untuk kita mengadu, untuk kita luahkan, tetapi jangan kita bergantung sangat harap kepada manusia, kerana manusia juga ada kelemahan dan kekurangan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita mengharapkan pertolongan dan juga bantuannya, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak merasa jemu. Ini bezanya manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak merasa jemu terhadap apa yang kita pinta, apa yang kita luahkan. Kita meminta kepada Allah. Makin kita ingat Allah, jiwa kita akan tenang. Baru-baru ni saya adalah berjumpa dengan seorang hamba Allah. Dia inilah meluahkan masalah dia. Ya Allah, ustaz saya ni ada masalah, hingga hampir-hampir dia cakap apa? Saya nak bunuh diri. Jangan sampai gitu. Awak sebagai orang beriman jangan tidak dibenarkan sama sekali untuk berputus asa. Kita ada Allah SWT, merayulah, mintalah pertolongan Allah SWT. Manusia akan merasa jemu, akan merasa tidak mau dengar apa yang luahan kita, tapi Allah SWT setiasa. Kita terapkan dalam diri kita dan juga anak dan isteri kita, pengharapan kita kepada Allah SWT. Jemaah yang dirahmati sekalian, sebab itulah kita diajarkan oleh Allah SWT, apa saja yang kita hendak buat, jangan lupa berdoa dan memohon kepada Allah SWT. Inilah hubungan kita dengan Allah SWT. Walaupun, maka sebab itu kalau kita lihat dalam satu hari itu kita ada 5 waktu. Maka sebab itulah zuhur kita dah sembahyang, dia akan membersihkan segala dosa-dosa kita. Asar kita kembali balik. Bila asar kita kembali dalam keadaan dosa tadi, kita mohon pada Allah SWT. Kita mohon pada Allah SWT akan pengampunan dosa. Itu akan diampunkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita lihat hukuman-hukuman yang Allah jadikan ini sebenarnya untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk menyusahkan. Kalaulah tak ada undang-undang dalam kehidupan kita,
Contohnya dalam kehidupan kita ni, kita lihat saja di Singapura ni contohnya, undang-undang jalan raya, kalau kita manusia tak patuhi, akan berlakulah masalah apa, aksiden dan sebagainya. Jadi sama juga dengan undang-undang yang Allah SWT siapkan, bukanlah untuk menyusahkan kita, tapi untuk memudahkan kita dan juga untuk menyelamatkan kita. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk kemaslahatan umat manusia tadi. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam yang beriman, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita jadikan sebagai orang beriman tadi, maka ikutilah apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dan sejujurnya kalau kita lihat, apa pun perkara yang buruk adalah semua sifatnya atau akhlak yang dalam Islam dinyatakan tercela. Tetapi hukuman lengkapnya di dunia ini tidak ada. Dan yang ada hanya ancaman siksa di akhirat. Contohnya kalau kita lihat sombong, ada tak hukuman orang yang sombong tu akan dikenakan apa hukuman di dunia? Tak ada. Menderhakai bapa, ada tak hukumannya? Kita tahu simpulan yang durhaka bapa, kenakan hukuman, dia kena ada. Tak ada. Apa lagi? Menghina orang, ada tak hukuman di dunia? Tak ada. Hukuman di mana? Di akhirat nanti. Melarikan diri dari membayar hutang, dah tahu pinjam, bila pinjam dia apa? Menangis, meleleh air mata. Tapi bila nak bayar, dia hilangkan diri. Ada juga manusia yang macam-macam. Kecuali kalau dia ada perjanjian, dia ada hutang bank, itu tak payah lari. Sebab itu kita kalau tak perlu hutang, jangan hutang. Tapi kalau dah terpaksa macam kita ni nak tinggal rumah di flat dan sebagainya, itu tak dapat, tidak dielakkan, perlu berhutang. Apa lagi? Orang-orang yang melakukan hal-hal macam ini, tidak ditetapkan hukumannya secara sempurna di dunia ini seperti yang ditetapkan pada perbuatan maksiat. Jadi orang boleh melakukan perbuatan. Maka sebab itulah kalau kita dalam lingkungan rumah tangga, hendaklah ia bersih dari maksiat atau perkara yang dapat merosakkan akidah. Itu penting. Kalau ibu bapa tadi tidak ada kekuatan akidah yang kuat, bagaimana anak-anak mampu untuk mengatasi masalah-masalah akidah tadi? Lain kalau dia dihantar ke tempat pengajian, madrasah sepenuh masa, masjid-masjid, tempat pengajian-pengajian, insya-Allah dia akan tertanam semua nilai-nilai tadi dalam diri anak-anak tadi. Maka sebab itulah setiap anak berhak mendapatkan pembinaan tauhid. Itu satu ibadah yang baik dan akhlak yang terpuji dari peringkat awal lagi. Bimbingan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menciptakan suasana Islam bagi anak-anaknya menjadi suri tauladan bagi segenap orang yang beriman sampai hari kiamat. Kita lihat contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Samping itu terdapat banyak juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan adanya tanggungjawab ibu bapa dalam memelihara fitrah tauhid anak-anak itu. Kerana kalau kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Rasulullah menegaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih seperti kain putih, fa abawahu yuhawidanihi aw menjadikan ibu bapa menjadikan anak-anak tadi menjadikan anak tadi Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau Majusi tadi. Yang dimasukkan menjadikan anak-anak tadi, anak-anak mengikut perangai orang-orang Yahudi, mengikut perangai orang-orang Nasrani atau Kristian, ataupun Majusi, orang yang menyembah berhala, atau menyembah api tadi. Ini kita perlu fahamkan di sini. Jadi anak orang Islam, orang yang beriman tadi, dia tidak sampai membuat perkara yang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah dalam bab ini secara khusus dan tegas kita akan membicarakan tentang kederhakaan ibu bapa terhadap anak-anak. Kerana apa? Kerana membiarkan suasana di dalam rumah tangga itu penuh dengan dosa atau maksiat.
Kadang-kadang terdapat juga dalam rumah tangga tu ada unsur maksiat. Televisyen saja tengok cerita apa? Cerita yang kurang baik. Jadi kita kena tapis. Tapi bila anak-anak tadi sudah dibiasakan, ini jangan tengok. Jangan tengok benda gini. Bila lihat saja lekas-lekas padam. Buka balik bapak pula yang tengok. Ini macam mana pak? Jadi maksud macam mana? Bila kita nak menasihati anak, kita pastikan diri kita juga tidak melakukannya. Walaupun anak-anak kita tak melihat, tapi kita yakin Allah melihat. Memang pun kita kena yakin Allah melihat apa yang kita lakukan. Kerana apa? Kerana sepandai pada tumpai melumpat, akhirnya jatuh ke bumi juga. Sepandai pada kita dapat mengelakkan supaya ibu bapa tadi melakukan perbuatan yang dilarang untuk tidak melihat. Anak tidak melihatnya, tapi satu hari anaknya akan ternampak juga. Itu dia. Sebab itu kita selalu mengajarkan anak-anak kita dalam pepatah orang lama mengatakan ikan siakap, ikan duri. Satu peribahasa ada mengatakan apa? Siakap yang saya tahu yang ujungnya lama-lama mencuri apa? Siakap pula sambung apa dia? Ingat tak? Saya dah lupa dia. Tapi apa yang penting sekali diajarkan di sini, kalau kita bila seorang tadi dia mula-mula berbohong, lama-lama nanti mencuri. Ini salah satu daripada perkara yang kita nak ajarkan anak-anak kita. Kalau dia dah biasa berbohong, akhir dia mencuri. Siakap senohong, ikan gelami, ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Perlu saya ingat. Jadi ini menunjukkan kepada kita berhati-hati dalam kita melakukan perkara, kerana kita mencontohi setiap perbuatan yang kita lakukan di sini. Jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh bapa dalam lingkungan rumah tangga tadi disebut dengan dayus. Ini yang disebut sebagai dayus. Kerana dayus ni merosakkan tauhid dan akhlak anak itu. Termasuk juga ia berarti telah berbuat derhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan anak-anak-anaknya. Jadi bila kita melihat anak-anak kita melakukan dosa, kita tidak menegur, kita tidak mengingatkan, itu termasuk dayus. Termasuk juga isteri kita dan sebagainya. Jadi kita marilah jadikan kehidupan rumah tangga ini sebagai suri teladan dan kebahagiaan hidup kita, bukan saja di dunia, insya-Allah nanti di akhirat kita akan mendapat pertolongan Allah SWT, insya-Allah. Kalau kita berkumpul di dunia bersama-sama, di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali seorang lelaki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, kerana orang yang ketiga adalah syaitan, yang seperti mana saya sebutkan tadi, kecuali kalau ada mahramnya. Jadi kalau kita nak berdua-duaan, mesti ada mahramnya. Bawalah siapa? Isteri kita, adik kita, abang kita. Takkanlah kita sanggup nak melakukan maksiat sedangkan kita dalam keadaan bersama mahram kita. Sama sekali tidak memberikan pengertian bahawa berdua-duaan yang disertai mahram tadi diperbolehkan atau tidak terkena larangan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya beliau telah bersabda, jauhilah olehmu sekalian masuki tempat-tempat wanita. Lalu seorang sahabat Ansar bertanya, bagaimana pendapat baginda tentang ipar? Sabdanya, ipar itu maut. Ipar itu maut. Jelasnya bahawa hadis di atas tidak membenarkan seorang lelaki bercengkerama, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Sebab masuk ke tempat saja terlarang, apatah lagi berdua-duaan. Jadi ibu bapa yang muslim yang membiarkan putra dan putrinya, ini anak-anaknya, berdua-duaan dengan orang lain di dalam rumahnya, sama dengan melakukan perbuatan dayus. Jadi kita perlu menjauhi perkara-perkara ini, dan kita mohon kepada Allah SWT melindungi kita, menjauhkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Dan seterusnya, hendaklah kita memenuhi rumah dengan
perkara yang baik seperti solat berjemaah, baca Al-Quran, apalagi kalau ada majlis ilmu, bawalah mereka ke masjid, ataupun kita panggil para asatizah, ustaz-ustaz untuk mengajar dalam rumah kita. Maka sebab itu kalau kita lihat, memenuhi rumah kita dengan lukisan-lukisan lucah dan patung-patung juga, benda-benda semacam itu, selain mau membawa kepada merosakkan akhlak anak-anak, terutama anak-anak yang tengah tumbuh remaja, anak-anak yang seharusnya dididik membina rasa malu sekuat-kuatnya, ternyata setiap saat mata mereka didedahkan dengan gambar-gambar yang menghilangkan rasa malu. Ini yang kita bimbang. Kalau rasa malu seorang telah terkikis, maka yang tumbuh ialah sikap liar dan tidak mengenal norma agama. Ini yang kita bimbang. Hal semacam ini sudah tentu sangat merugikan pembinaan akhlak Islam anak-anak kita. Maka sebab itulah Rasulullah mengingatkan supaya menjaga mata kita. Sebab itu kita jalan, hendaklah kita tundukkan pandangan. Bukanlah sampai jalan kita tunduk terus hingga kita melanggar timbuk, tak begitu. Maksudnya menurunkan pandangan kamu. Dalam surah Allah telah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-32, Allah mengatakan apa? Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, yakni isteri Nabi, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat ayat ini mengandungi isi kewajipan penghuni rumah membersihkan suasana lingkungan rumah tangga dari perkara yang bersifat maksiat atau dosa. Walaupun peringatan itu kepada isteri Nabi, tapi sebenarnya untuk peringatan untuk kaum muslimah, wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk tindakan, ucapan, suasana maupun keadaan yang dapat merosakkan tauhid dan akhlak Islam dalam rumah tangga harus dihilangkan. Inilah pentingnya isteri tadi, Mudah-mudahan kita mendapat peringatan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sama-samalah kita mohon agar keluarga kita ini sentiasa mendapat pertolongan Allah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala